mic dia okey tu. Amira? Okey Ustaz. Ya, ya Ustaz. Okey, boleh dengar saya? Boleh, boleh, boleh. Sorry, tadi saya ada panggilan tadi. Ya. Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share apa ni, nota tu dapat tak? Nampak tak dekat skrin? Nampak. Nampak Aha. Okey, okey. Tak apalah kalau nampak okey. Okey, untuk memulakan kuliah kita pada pagi ini, kita akan mulakan dengan PSM dulu. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam kuliah pengurusan sumber manusia kita dan juga iktisad Islami. Jadi pagi ni saya akan rangkum dua kuliah lah 1 jam lebih kurang lah. Saya akan cover untuk yang mula-mula ni kita akan tengok pada pengurusan sumber manusia. Lepas tu dalam lebih kurang dalam 45 minit, lepas tu kita rehat dalam 15 minit dan lepas tu kita akan sambung dengan subjek
Iktisad Islami. Okey alright. Anda bersedia dah dengan nota kan? Boleh Respond please. Okey, Izzah okey. Thank you. Izzah dia tak boleh cakap sebab dia punya mic rosak. Lepas ni Izzah kena cari mic ya. Okey, itu hari pada minggu lepas kita tengok pada apa yang dikatakan sebagai definisi pengurusan sumber manusia dan dia punya kepentingannya dan seterusnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh seorang pengurus sumber manusia. Jadi sekarang ni apabila kita subjek ini ialah kita bayangkan diri kita adalah seorang pengurus sumber manusia. Hebat ni, dah bekerja lagi tapi dah jadi pengurus sumber manusia. Tetapi in our dream lah, dalam kita punya impian lah. Okey. Seterusnya hari ni kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai analisis kerja. Okey. Analisis kerja ataupun job analysis adalah satu proses sistematik yang mengumpul dan menilai maklumat tentang kerja dengan tujuan menentukan tugas-tugas, tanggungjawab dan aspek-aspek lain serta ciri-ciri pekerja yang diperlukan. Ini definisi yang diberikan oleh Bolander, Snell and Sherman pada tahun 2001. Jadi apabila seseorang pengurus sumber manusia, dia nak tak nak kena tahu bukan sekadar kerja dia, tetapi dia kena tahu semua bidang tugas, jawatan ataupun pekerja yang terdapat di dalam sesebuah organisasi dia. Ini yang menjadi satu keperluan kepada seorang pengurus sumber manusia. Jadi seorang pengurus manusia ni dia punya tugas cukup beratlah. Sebab semua bidang tugas pekerja ataupun staf-staf dalam syarikat itu dia kena tahu. Sebab apa? Sebab inilah yang membezakan antara seorang pengurus sumber manusia dengan jawatan lain. That's why kalau dalam sesebuah organisasi pengurus sumber manusia ni dia merupakan seorang pengurus kanan. Dia bukan orang yang baru-barulah. Maknanya dia orang yang memang berpengalaman dan juga berpengetahuan yang luas. Jadi antara salah satu tugas dia ialah dia kena buat analisis kerja. Jadi analisis kerja adalah proses sistematik. Jadi dia bukan satu proses yang biasa, sistematik yang maknanya dia kena ada buat homework lah, kena buat kerja rumah berkaitan dengan apa benda ni. Dia sistem itu sendiri yang mana dia kena lihat di tempat lain. Contohnya tempat di syarikat lain macam mana kan. Tugas seorang kerani apa benda. Tugas seorang accountant apa benda. Jadi walaupun dia bertugas sebagai seorang pengurus sumber manusia, dia kena tahu semua segi. Jadi salah satu tugas yang dimainkan oleh pengurus sumber manusia adalah dia menganalisis kerja. Jadi menganalisis kerja adalah satu proses sistematik yang mengumpul dan menilai maklumat tentang kerja dengan tujuan menentukan tugas-tugas. Jadi dia tahu kalau sebut jawatan ni, maka apa dia punya tugas bagi jawatan tersebut. Lepas tu tanggungjawab dia apa. Tugas-tugas, contoh tugas ialah seorang kerani dia kena buat file. Okey, apabila ada permohonan pelajar, contohnya dekat Uniza ni kan, ada permohonan pelajar nak tukar kos. Maka apabila ada terdapat permohonan daripada pelajar tu kena isi borang. Jadi borang itu perlu dimasukkan ke dalam fail. Borang yang telah lengkap diisi itu perlu dimasukkan ke dalam fail. Siapa yang akan memasukkan borang pelajar itu ke dalam fail? Maka ia adalah tugas kerani. Bukan tugas dekan, bukan tugas ketua pusat pengajian. Okey. Jenuh Dr. Faizul nak buat semua benda tu kan. Okey. Jadi dia akan kerani tu dia akan masukkan ke dalam fail. Lepas tu tanggungjawab dia apa? Tugas tadi dia punya memasukkan fail permohonan pelajar nak tukar program itu ke dalam fail. Lepas tu tanggungjawabnya ialah dia bertanggungjawab bagi memastikan bahawa urusan kerja itu tugas dia itu dilakukan dengan sebaiknya. Dia tak boleh katakan permohonan pelajar tadi dia nak simpang dulu dalam laci dia ke apa. Dia sepatutnya hari yang sama juga dia kena masukkan permohonan pelajar itu ke dalam fail yang khusus untuk pertukaran program itu. Okey. Dan seterusnya aspek-aspek lain, kalaulah ada majikan dia minta dia buat sesuatu benda yang lain masih lagi dalam bidang tugas dia, contohnya majikan dia minta dia pergi hantar
dokumen itu ke pihak lain kan. Contoh sebab hari itu pekerja dekat pejabat yang biasa dispatch surat itu dia sakit ke kan, dia akan minta Krani. Sebab kalau tak buat macam tu lambat prosesnya. Jadi maka itu aspek-aspek lain ni adalah tugas-tugas tambahan. Dan seterusnya ciri-ciri pekerja yang diperlukan. Okey. Ciri-ciri pekerja yang diperlukan ialah contohnya nak lihat sejauh mana kelayakan seseorang pekerja untuk menjawat jawatan tersebut. Contohnya kalau nak jadi Krani, dia punya syarat kelayakan dia adalah SPM je. Jadi dia pengurus sumber manusia inilah yang menentukan apakah dia ciri-ciri pekerja yang diperlukan dengan melihat kelayakan akademik ataupun pengalaman-pengalaman yang ada pada pekerja tersebut. Seterusnya, maklumat ini digunakan untuk menyediakan penghuraian kerja. Jadi semua benda-benda ini, tugas-tugas yang ini, tugas-tugas, tanggungjawab, aspek-aspek lain serta ciri-ciri kerja yang diperlukan ini digunakan untuk menyediakan penghuraian kerja. Jadi dia akan dia akan huraikan job description. Setiap jawatan di dalam sesebuah organisasi dia mesti ada penghuraian kerja. Krani, dia sebut krani umum je tapi dia punya penghuraian kerja, kena ada list dia krani tersebut. Membuat fail, lepas tu melaporkan kepada ketua majikan tentang sebarang يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن Okey, masih dengar lagi ayat Al-Quran tadi? Tak ada dah kan? Tak ada dah, dia tiba-tiba je masuk. Saya memang ada dengar tadi Al-Quran tadi tapi saya dah mute dah bunyinya tiba-tiba ya. Dan yang kata keajaiban yang berlaku di bulan Ramadan ni. Okey. Jadi maklumat ini digunakan oleh pengurus sumber manusia untuk menyediakan penghuraian kerja. Penghuraian kerja ni dia lebih details lagi. Contohnya seorang Krani tu dia sebut Krani je tapi dia punya tugas banyak. Bukan 1, 2, 3 tugas je banyak. Jadi maka pengurus sumber manusia ni dia akan buat penghuraian kerja. Dia akan detailskan lagi apakah dia tugas dan juga tanggungjawab seorang Krani tu. Itu baru satu jawatan. Kalau seorang accountant pula dia akan buat penghuraian kerja accountant. Jadi sebenarnya benda ni mudah je, kita akan tengok dalam aspek-aspek lain. Contohnya kalau untuk kaki tangan kerajaan dia memang dah ada dah penghuraian kerja yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam. Benda macam ni je sebab benda tu ada pun dalam kalau kita Google pun ada dalam internet tu kan. Jadi tapi bagi sesebuah organisasi dia seorang pengurus sumber manusia dia kena buat penghuraian kerja yang dikenali sebagai job description dan seterusnya spesifikasi kerja, job specification. Okey. Penghuraian kerja menghuraikan kandungan kerja. Apa itu penghuraian kerja? Penghuraian kerja dia berkaitan dengan kandungan kerja ataupun dikenali sebagai job content dari segi tugas-tugas dan tanggungjawab seorang penjawat jawatan tersebut serta keadaan kerja itu dilaksanakan. Dia beritahulah keadaan kerja itu mesti dilakukan dengan dia punya KPI, Key Performance Index, sasaran yang perlu dicapai oleh seseorang pekerja itu. Contohnya dalam satu hari seorang Krani itu dia boleh buat surat berapa keping surat sehari. Contohnya 10 keping surat sehari. Sekarang ni lagi mudah zaman IT kan. Benda dah ada dah dalam kita punya PC tu. Contohnya kita pernah dah buat surat tu tahun-tahun lepas. Jadi kita ubah tarikh dan seterusnya kita inilah copy paste dan apa yang edit apa yang perlu je lah. Tapi ini masalah sekarang ni bila zaman copy paste ni ada benda-benda yang kalau Krani tu dia tak concern, dia kadang-kadang ada benda-benda yang tahun lepas dia, surat yang sepatutnya tahun ni, tahun lepas 2021 masuk sedangkan tarikh 2022 sekarang ni. Okey, selesai apa yang dikatakan sebagai job description iaitu
menghuraikan kandungan kerja dari segi tugas-tugas dan tanggungjawab serta keadaan kerja itu dilaksanakan. Sementara itu, spesifikasi kerja menyebut jenis pekerja yang sesuai untuk kerja itu. Penghuraian kerja dia merujuk kepada jawatan itu, manakala spesifikasi kerja dia merujuk kepada pekerja, iaitu ciri-ciri pekerja yang diperlukan. Contohnya kita nak seorang kerani, maka kita nak seorang kerani yang mempunyai kemampuan untuk menguasai Microsoft Word, menguasai Excel, menguasai PowerPoint. Sebab itu benda yang basic. Okay. Dari segi kemahiran berbahasa, kalau orang tu ada kemahiran bahasa asing, maka itu dianggap sebagai satu kelebihan. Maknanya advantage lah kepada dia sendiri. Bila kita nak ambil orang untuk bekerja dengan syarikat, maka antara aspek yang kita lihat ialah apakah ciri-ciri istimewa yang ada pada dia yang tak ada pada orang lain. Contohnya seorang tu, calon temuduga tu dia mempunyai kemahiran dalam berbahasa Cina, bahasa Mandarin. Maka itu adalah satu kelebihan. Apatah lagi kalau dalam keadaan dia punya kerja itu banyak melibatkan pelanggan di kalangan yang berbagai-bagai bahasa. Bahasa Inggeris is of course satu benda yang amat diberi perhatian lah. Tapi katakanlah dia ada kemahiran bahasa asing yang ketiga, yang kedua. Yang pertama bahasa Inggeris lah. Okey. Spesifikasi kerja menyebut jenis pekerja yang sesuai untuk kerja itu. Dia ada inilah kelayakan tambahan yang akan menjadi nilai tambah value added kepada pekerja tersebut. Jadi penyediaan kedua-dua dokumen apa ni? Penghuraian kerja, job description dan spesifikasi kerja memerlukan maklumat yang agak tepat tentang kerja berkenaan. Jadi pengurus sumber manusia lah tugas dia. Dia kena tahu tentang maklumat yang tepat berkaitan dengan kerja tersebut. Walaupun dia bukan bidang tu, tapi dia kena study lah. Jadi that's why orang kata pengurus sumber manusia ni adalah seorang yang multi-talented, cukup berbakat. Dia tahu semua benda. Tapi dia tak reti pun nak buat benda tu, cuma dia tahu. Bila sebut jawatan jurutera, dia tahu. Jurutera ni dia punya tugas tanggungjawab dia apa benda. Dan juga apa dia punya job specification dia. Siapa yang sesuai untuk jadi jurutera. Jurutera ni tidak mengira jantina. Orang perempuan pun kadang-kadang sesuai jadi jurutera sebab dia orang ni tekung. Bukan saya kata orang lelaki tak tekung, orang lelaki dia ada kelebihan dia pula. Sebab saya sekarang ni saya tengok orang perempuan pun dah turun ke site projek kan. Jadi tidak jadi satu benda yang pelik lah. Tengok jurutera daripada kalangan muslimat pergi ke tapak-tapak untuk membuat pemantauan terhadap kerja-kerja pembinaan yang sedang berjalan itu. Oleh itu, dengan cara menjalankan analisis kerja, sesuatu kerja dapat dipahami dengan lebih jelas dan terperinci. Seterusnya, kegunaan maklumat analisis kerja. Maklumat analisis kerja boleh memudahkan pelbagai fungsi atau aktiviti asas di dalam organisasi itu. Jadi maklumat itu membolehkan fungsi-fungsi tersebut dijalankan secara berkesan. Jadi apabila seorang pekerja itu tahu tentang fungsi dan tanggungjawab dia dalam jawatan yang dipegang itu, maka dia kerja-kerja yang dijalankan itu dapat dilakukan dengan berkesan. Ini bermakna analisis kerja yang sempurna secara tidak langsung akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengurusan sumber manusia. Jadi that's why dia bukan kerja main-main lah. Maknanya seorang pengurus sumber manusia dia kena tahu betul-betul tentang sesuatu analisis kerja yang dibuat itu. Dengan sebab pengetahuan yang ada pada pengurus sumber manusia itu, maka pekerja-pekerja di bawah dia tu, masa dia masuk kerja tu dia sudah tahu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Maka apabila dia sudah tahu dengan terperinci tugas dan juga tanggungjawabnya, maka aktiviti-aktiviti pengurusan sumber manusia akan lebih berkesan lagi. Jadi kita tengok seterusnya berkaitan dengan kegunaan analisis kerja. Apa kegunaan, apa objektif, apa perlunya analisis kerja ini. Yang pertama, peranan analisis kerja ini ialah dia akan membantu dari segi perancangan sumber manusia.
Bila seorang itu dia buat pengurus sumber manusia, dia buat analisis kerja, maka dia dapat merancang berapa jumlah pekerja yang diperlukan. Perancangan sumber manusia. Berapa orang nak ambil kerani, berapa orang nak ambil engineer. Of course dalam sebuah syarikat, engineer dia tak ramai, bergantung lah macam dekat Uniza, engineer seorang dua orang je. Seorang jaga bahagian sivil dan seorang jaga bahagian elektrik. Tapi kalau kerani, dia punya jawatan agak ramai lah sebab dia lebih more kepada sokongan kepada apa yang dibuat oleh juruterus itu. Dan dari segi penggajian pun dia boleh pihak satu organisasi tu dia boleh ambil ramai jawatan kerani sebab apa dia gaji kerani ni dia agak rendah sikit berbanding dengan juruterus. Takkan semua nak ambil juruterus sakit lah. Tenang lah nanti organisasi tu nak bayar gaji kan. Okay. Maka analisis kerja ini yang pertama dia dapat membantu untuk merancang sumber manusia. Dan seterusnya merancang sumber manusia ni dia ada kaitan dengan yang kedua iaitu perekrutan dan pemilihan. Bila dah merancang, rancang berapa orang nak ambil, maka pergi kepada proses yang seterusnya iaitu pengambilan pekerja. Perekrutan, mengambil pekerja dan juga bila ambil itu kita pilih. Of course bila buat interview, ramai yang datanglah. Kita buat bahan iklan dulu kan, ada jawatan kosong kan. Satu jawatan je, mungkin yang memohon lebih daripada 100 orang. That's why pada masa itu, pengurus sumber manusia dia ada kelebihan untuk buat pemilihan calon yang terbaik. Dan seterusnya, analisis kerja ni membantu pihak syarikat untuk merangka latihan dan pembangunan. Okay. Contohnya sekarang ni apabila kita ambil pekerja, kita lantik dia sebagai seorang pekerja di syarikat kita, daripada masa ke semasa kita akan memberi latihan kepada pekerja tersebut. Jadi ini perlunya analisis kerja. Sebab apa? Bila semakin canggihnya zaman pekerja itu berada, maka sudah tentu dia perlu ada pengetahuan yang lebih lagi. Contohnya kerana hari ini perlu didedahkan dengan ICT, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ni. Teknologi maklumat dan komunikasi akan membantu untuk menjadikan sesuatu kerja itu berkesan. Pekerja itu dia akan dihantar ke kursus untuk meningkatkan lagi kebolehan dia dalam Microsoft Word contohnya. Banyak benda dalam Microsoft Word kita tak explore lagi. Saya sendiri pun lebih kepada benda-benda yang basic sahaja. Jadi perlu kepada benda-benda yang advance ini sebab bila semakin advance dia akan membantu pekerja itu untuk menghasilkan kerja yang lagi berkesan. Seterusnya analisis kerja ini dia dapat membantu dari segi penilaian prestasi. Penilaian prestasi yang dilakukan daripada masa ke semasa. Dan juga seterusnya dia akan kegunaan analisis kerja ialah untuk dari segi sistem pengganjaran. Analisis kerja lah akan menentukan berapa gaji kepada sesuatu jawatan tu. Okey, contohnya kita buat analisis kerja kerani. Maka gaji kerani dia takkanlah sama dengan gaji pengurus. Sebab pengurus dia punya tanggungjawab lebih besar lagi. Contohnya untuk berunding dengan syarikat-syarikat lain untuk cari projek apa semua kan. Kerja itu diserahkan kepada pengurus, orang yang jawatannya lebih kanan kan. Kalau kita serahkan kepada kerani, dia bukan di bawah kemampuan dia. Maka bila dia bukan di bawah kemampuan dia, sudah tentu tak akan tercapai lah. Tak akan tercapai dari segi matlamat organisasi itu. Okey, ini dia punya pendetailannya lah. Kegunaan maklumat analisis kerja yang pertama dari segi perancangan sumber manusia. Perancangan sumber manusia cuba meramalkan jumlah pekerja yang diperlukan oleh organisasi untuk masa depan. Okey, yang ini saya dah terangkan tadi. Seterusnya dari segi perekrutan, pemilihan, latihan dan pembangunan, penilaian prestasi dan akhir sekali ialah dari segi sistem pengganjaran. Sistem pengganjaran ini meliputi banyaklah gaji, bonus, komisen yang dibayar kepada pekerja itu bergantung kepada tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses analisis kerja. Banyak kerja pengurus sumber manusia ni kadang-kadang orang tak suka jadi pengurus sumber manusia ni sebab dia punya tanggungjawab cukup besar. Sebab pengurus syarikat itu dia boleh serahkan kepada pengurus sumber manusia. CEO ke apa kan, dia tak perlu fikir dah yang tu. Yang lain tu diberi kerja kepada
pengurus sumber manusia. Okey, seterusnya bagi memastikan analisis kerja dilakukan secara lengkap dan tepat, komprehensif lengkap dah, terdapat beberapa proses yang dijalankan. Jadi langkah-langkah dalam proses analisis kerja ini adalah berbeza antara organisasi dengan organisasi lain. Okey, antara proses analisis kerja adalah seperti berikut. Yang pertama, penetapan penggunaan maklumat analisis kerja. Yang kedua, pengumpulan maklumat latar belakang, pengenalan pastian dan pemilihan kerja yang akan dianalisis, pengumpulan maklumat dan analisis kerja, pembentukan penguraian kerja dan pembentukan spesifikasi kerja. Okey, apa yang dikatakan penetapan penggunaan maklumat analisis kerja? Penggunaan maklumat analisis kerja ni, ini akan mempengaruhi kaedah serta jenis dan keterperincian maklumat yang dikumpulkan. Misalnya, kita boleh, seorang pengurus sumber manusia, dia nak buat penetapan maklumat analisis kerja, dia boleh gunakan kaedah soal selidik. Okey. Contohnya bagi pekerja-pekerja yang sedia ada dekat syarikat dia itu, dia boleh tanya pada pekerja tersebut, apakah tugas tanggungjawab lain yang boleh anda laksanakan. Maka dia boleh buat soal selidik. Simple je. Questionnaire. Okey. Kaedah soal selidik. Questionnaire digunakan sekiranya maklumat digunakan untuk tujuan perekrutan dan pemilihan serta penilaian kerja. Okey. Jadi yang ni dia taklah terperinci sangat. Tapi untuk prestasi piawai prestasi atau keperluan latihan tidak memerlukan maklumat yang begitu terperinci. Jadi di sini biasanya pengurus sumber manusia itu dia boleh dapatkan maklumat dalam bentuk questionnaire, soal selidik lah. Dia tanya sendiri pada pekerja. Yang kedua, pengumpulan maklumat latar belakang. Aktiviti memberi gambaran secara jelas tentang organisasi dan kerja-kerja yang akan dianalisis. Okey. Maklumat latar belakang suatu kerja. Carta organisasi adalah sumber. Jadi untuk ini, biasanya di sesebuah organisasi dia ada carta organisasi. Carta organisasi ni dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang hierarki. Jawatan yang tinggi sekali, atas tu adalah ketua, lepas tu dekat bawah tu dia ada staf-staf yang lain. Diikuti dengan atas tu pengurus, penolong pengurus. Jadi ini adalah satu bentuk pengumpulan maklumat latar belakang. Jadi di sini dia akan melihat kepada carta organisasi sebagai sumber untuk latar belakang bagi aktiviti ini. Di mana ia menunjukkan perhubungan di antara kerja yang dikaji dengan kerja-kerja yang lain. Apa hubungan antara tugas seorang pengurus pentadbiran dengan pengurus akaun. Jadi dilihat di sini perhubungan itu. Jadi kedua-duanya itu mempunyai perhubungan yang cukup penting. Dan selain itu, maklumat tambahan biasa diperolehi melalui perbincangan awal dengan pekerja dan penyelia. Okay. Jadi untuk dapatkan maklumat ini, pengurus sumber manusia boleh berbincang dengan penjawat kerja, orang yang menjawat jawatan tersebut ataupun penyelia. Kalau dia nak tanya pekerja, kat bawah tu ditanya ketua dia. Macam dekat jabatan tu, kalau kerani tu, ketua dia adalah ketua kerani. Ataupun dalam bahasa kita kat CC lah, Chief of Clerk. Chief of Clerk, dia boleh tanya penyelia tu. Dan seterusnya, maklumat tentang kerja latar belakang ini boleh diperolehi daripada berbagai dokumen dan laporan seperti dokumen analisis kerja yang lepas. Sesebuah organisasi dia mesti ada dokumen analisis kerja. Ataupun dalam bahasa pentadbiran hari ini dia ada file manager. File manager dia menunjukkan kepada kita ialah apakah dia tugas-tugas seseorang penjawat sesuatu jawatan. Setiap orang mesti ada dia punya file manager dia. Kani ada file manager dia, pensyarah ada file manager dia. File manager dia merujuk kepada itulah analisis kerja dia. Ini adalah yang untuk tahun 2021 dia ada file manager tersendiri. Jadi bila kita tengok file manager itu dia dah menunjukkan kepada apa dia punya kerja itu secara tersurat yang bertulis lah. Okey, antaranya seterusnya manual teknikal ni bagi orang yang bekerja dekat ni lah, dekat kilang kan. Kalau suatu mesin ni, kalau kita nak operate dia apa dia punya manualnya. Macam kita beli suatu alat elektrik lah. Biasanya disertakan dalam kotak tu ialah manual untuk bagaimana kita nak menggunakan alat tersebut. That's why kita digalakkan untuk baca terlebih dahulu manual sebelum kita guna. Ni tidak kan, terus je guna. Tapi nak buat macam mana, itu sudah jadi kebiasaan kita.
Maklumat tentang input seperti pekerja, bahan mentah, okey, pekerja menginput maksudnya inilah maklumat semasa tentang pekerjaan di suatu jabatan tu. Bahan mentah, ni contohnya dekat sebuah kilang kan pengeluaran makanan. Okey, dia punya perolehan bahan mentah katakan nak buat nak buat roti kan, dia punya bahan mentah tu apa benda? Gandum kan. Gandum tu nak dapatkan dekat mana? Siapa yang bertanggungjawab untuk mendapatkan gandum tersebut? Begitu juga dengan mesin dan peralatan. Kalau mesin tu dipelori daripada mana dan dia punya warranty tu macam mana? Siapa yang menguruskan? Kalau kes barang tersebut rosak, kena hubungi siapa dia kan? Jadi semua ini akan menyempurnakan gambaran awal tentang kandungan kerja itu sendiri. Yang seterusnya, pengenalpastian dan pemilihan kerja yang akan dianalisis. Okay. Oleh sebab proses analisis kerja ni melibatkan kos dan masa, jadi hanya satu sampel kerja yang akan dikaji. Dia tak akan kaji semua benda, dia akan buat satu persatu lah. Contohnya kalau dia buat jawatan Kani dulu, dia akan tengok satu dulu, iaitu kerja satu sampel sahaja. Okay. Kerja-kerja dalam organisasi dibahagi kepada beberapa kategori mengikut kandungan yang mengandungi ciri-ciri yang agak sama dari segi kemahiran, tugas dan tanggungjawab dan permintaan. Sebagai contohnya ialah pemasangan, pengkeranian dan pengurusan. Dia akan buat one by one lah. Contohnya kalau kerja pengkeranian, dia akan tengok lebih dahulu. Lepas selesai pengkeranian, baru dia akan pergi kepada bahagian yang lain. Seterusnya, dia akan pergi kepada pengumpulan maklumat dan analisis kerja. Okey, antara aspek yang dilihat ada 4 aspek, iaitu tugas-tugas dan tanggungjawab. Yang kedua, keperluan kerja, seperti duduk bagi operator telefon kan, yang jawab call dekat satu syarikat itu, dia mesti ada keperluan kerja dia. Keperluan kerja dia contohnya dia perlu seorang yang berada dalam keadaan duduk. Dia tak boleh berdiri, maka syarikat kena menyediakan kerusi dan juga meja bagi membolehkan pekerja tersebut menjalankan kerja dengan sempurna. Ini maksud dia. Dan mengendalikan kelengkapan pejabat setiausaha, kalau seorang di pejabat itu dia seorang setiausaha, maka dia perlu dibekalkan dengan alat ICT lah. Macam Kani dekat operator telefon tu juga, dia perlu ada alat untuk dia memudahkan dia berhubung dengan tu. So dia akan guna sistem intercom dan sebagainya lah. Seterusnya, aspek yang seterusnya ialah peralatan dan kelengkapan yang bahan digunakan. Contohnya bagi kerja manual yang melibatkan banyak aktiviti fizikal, penggunaan mesin, peralatan dan bahan adalah lebih rumit. Maka dia contohnya tadi lah, seorang Kani dia perlu kepada ada PC kan untuk dia bekerja. Jadi ini antara benda-benda yang akan dilihat oleh seorang pengurus sumber manusia. Lepas tu adanya standard prestasi. Standard prestasi piawaian minimum yang patut dicapai oleh pekerja. Contohnya Kani, piawaian minimum yang dicapai oleh pekerja itu dalam satu hari dia boleh sediakan 10 helai ataupun 10 keping surat. Maka ini dia adalah standard minimum. Jadi ada KPI yang diminta untuk kerani itu mencapainya. Yang mana ia boleh diukur mengikut kuantiti, kadar output, kualiti dan kelajuan. Seterusnya konteks kerja yang berkaitan dengan kerja merangkumi aspek-aspek keadaan bekerja seperti keselamatan. Keselamatan di kilang. Ni kalau kerja tu di kilang lah, dia mesti ada keselamatan. Kalau tak ada keselamatan nanti pekerja akan berisiko tinggilah. Satu lagi contohnya konteks kerja kan, keselesaan semasa bekerja. That's why dekat pejabat-pejabat sekarang ini akan dipasang dengan pendingin hawa bertujuan untuk memastikan pekerja itu bekerja dengan lebih selesa dan tidaklah bekerja dalam keadaan boleh menyebabkan dia punya produktiviti dia akan terencat disebabkan oleh situasi panas. At least ada kipas lah, apa dah. Tapi kebiasaannya kalau jabatan kerajaan hari ini dia mesti ada pendingin hawa atau aircon. Yang lain ni kalau dibagi contoh pengendalian bahan toksik seperti bahan kimia, kadar kebisingan, persekitaran fizikal dan bahaya kerja. Seterusnya di samping itu penjadualan kerja dari segi waktu bekerja dan pembahagian giliran kerja. Ni contohnya kalau dekat hospital kan, dia ada shift-shiftnya. Jururawat dia tidak akan bekerja sampai 24 jam. Dia hanya bekerja ialah untuk tempoh 8 jam sahaja. Jadi di sini
perlunya ada penggiliran kerja mengikut shift dari segi penjadualan kerja supaya tidak berlaku beban ke atas orang itu menanggung kerja yang terlalu banyak sehingga boleh menyebabkan dia akan jadi stres. Dan perlu ada pembahagian giliran kerja itu. Ini yang dikatakan sebagai konteks kerja. Seterusnya, keperluan pekerja, ciri-ciri pekerja untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Okey, sekejap saya ada call. Sekejap saya minta maaf sekejap. Okey, kita sambung. Kaedah-kaedah pengumpulan maklumat analisis kerja. Data di atas akan dikumpul melalui salah satu ataupun lebih daripada kaedah berikut. Bagaimana seorang pengurus semua manusia nak mengumpul maklumat analisis kerja. Yang pertama, macam saya sebutkan tadi, iaitu soal selidik. Dia akan pergi direct kepada pekerja-pekerja yang sedia ada, nak tanya apakah dia keperluan ke apa dan sebagainya, nak tahu apa dia tugas tanggungjawab seorang tu. Dia nak detailkan lagi, maka dia boleh tanya menggunakan kaedah soal selidik. Soal selidik ni tak semestinya sediakan soalan bertulis apa semua kan. Dia pergi jumpa direct. Dia pergi jumpa tu kan. Lepas tu ialah maklumat analisis kerja boleh dibuat melalui temu duga. Temu duga contohnya seorang pengurus semua manusia itu dia boleh kendalikan temu duga. Temu duga maksudnya sesi bertemu ni khususnya bagi orang luar lah daripada syarikat tersebut. Contohnya dia dapatkan maklumat sebagai seorang kerani, maka dia boleh dapatkan maklumat tugas dan tanggungjawab seorang kerani itu daripada calon-calon yang nak minta kerja tu. Ini salah satu cara untuk pengurus manusia nak tahu maklumat tu. Dia mungkin dah ada maklumat tu tapi mungkin dia nak tahu lebih detail lagi kan, maka dia boleh dapatkan dalam bentuk temu duga. Biasanya temu duga ni daripada orang luar lah kalau soal selidik dengan orang dalam. Seterusnya, dia akan dapat maklumat ini melalui pemerhatian. Dia sendiri buat pemerhatian. Tengok orang tu bekerja, dia melihat apakah dia tugas dan yang analisis kerja yang patut ada pada seorang kerani tu. Maaf saya guna contoh ni supaya nampak lebih jelas sikit. Seterusnya, dia boleh refer kepada buku catatan harian ataupun buku log pekerja. Dia akan tengok apa pekerja tu buat setiap hari kan. Buku log dia merujuk kepada ada setengah-setengah jawatan tu dia perlu ada buku log. Contohnya seorang pemandu sebuah jabatan dalam dia punya menjalankan kerja dia perlu ada catatan kerja dia. Hari ni dia pergi ke mana kan. Jadi di sini pihak pengurus Malaysia dia boleh tahu tentang kerja berkenaan, dia boleh faham tentang kerja berkenaan dengan melihat buku diary buku catatan harian ataupun buku log pekerja ni. Untuk detail ni boleh tengok soal selidik, kaedah soal selidik digunakan untuk mengumpul data yang terperinci tentang pelbagai aspek kerja. Okey, temu duga. Dalam kaedah temu duga, penganalisis merujuk kepada pengurus semua manusia boleh bertemu dengan pekerja dan atau penyelia untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan aspek kandungan kerja. Okey, dia mungkin tak semestinya orang luar tapi juga orang dalam pun dia boleh dapatkan maklumat ini daripada orang dalam sendiri. Dia berjumpa dengan direct lah dengan pekerja itu. Yang tadi soal selidik, maybe dia gunakan menggunakan soalan-soalan yang dah dia sedia ada dah kan. Pemerhatian tadi, buku catatan harian. Pembentukan penghuraian kerja. Apabila dah dapat semua maklumat itu, maka pengurus semua manusia dia akan buat penghuraian pekerja, job description. Penghuraian kerja yang formal dan teratur menghuraikan tugas-tugas, tanggungjawab serta ciri-ciri penting lain kerja itu sebagaimana kerja itu sesuai dilakukan serta mesin dan peralatan yang
digunakan. Jadi penghuraian kerja merupakan satu standard kerja kerana ia memberi maklumat tentang keperluan kerja dari segi tugas-tugas utama. Okey. Antara bahagian-bahagian yang sering didapati dalam rangka penghuraian kerja ialah ada 7 benda. Yang pertama, identifikasi kerja, rumusan kerja, tugas-tugas dan tanggungjawab, perhubungan pelaporan, skop autoriti, piawaian prestasi dan keadaan kerja. Okey, kita pergi secara ringkas. Identifikasi kerja ia adalah bahagian pertama dalam penghuraian kerja yang mengandungi maklumat bagi mengenal pasti kerja yang dihuraikan itu. Seperti mesti ada nama dan personaliti setiap individu. Antara maklumat yang biasa terdapat dalam identifikasi kerja ialah gelaran kerja, kod kerja, jabatan orang yang menyediakan dokumen penghuraian kerja, orang yang meluluskan, tarikh diluluskan dan gelaran penyelia dan grade gaji. Contohnya, okey, contohnya identifikasi kerja, gelaran kerja pensyarah universiti. Ni salah type. Pensyarah universiti. Dan dia punya kod kerjanya ialah DS. DS. Biasanya dia bermula dengan 45. Ni saya bagi contoh je. Ni saya buat ni yang saya lah contohnya. DS 45 ataupun DS 52 ataupun DS 54. Okey, disediakan oleh siapa? Mesti ada. Orang yang menyediakan dokumen ini pendaftar Uniza sekarang ni, contohnya Haji Ismail Musa. Okey. Tarikh disediakan ini lama dah 2007. Okey. Gelaran penyelia. Jadi gelaran penyelia bagi pensyarah universiti ni, dia punya penyelia dia siapa? Penyelia dia adalah dekan, bos dia. Gelaran ketua lah di sini, gelaran ketua adalah dekan. Dan dia punya grade gaji dia ialah 5,885. Ini adalah grade gaji bagi pensyarah bagi mula-mula bekerja. Yang mula-mula bekerja tinggi gaji dia tak capai elang lagi. Tapi dengan syarat ada PhD lah yang ni 5885 ni. Baru selesai identifikasi kerja, iaitu bahagian pertama dalam penghuraian kerja. Yang seterusnya ialah rumusan kerja. Rumusan kerja ialah huraian ringkas yang memberi gambaran keseluruhan tentang intipati kerja tersebut bagi memudahkan pengenalpastian kerja. Okey. Ia turut menyediakan latar belakang bagi memahami senarai tugas dalam bahagian tugas dan tanggungjawab. Rumusan kerja dia merujuk kepada tugas dan tanggungjawab. Contoh rumusan kerja bagi seorang pensyarah ialah apa? Iaitu yang pertama mengajar, yang kedua menyelidik dan yang ketiga menulis artikel. Jadi ini dia punya ringkasan dia punya kerja. Seorang pensyarah contohnya mengajar, menyelidik dan menulis artikel untuk diterbitkan dalam jurnal. Seterusnya dia pergi detail lagi ialah kepada tugas dan tanggungjawab. Ini adalah bahagian utama. Kalau jumpa soalan apakah bahagian utama dalam penghuraian kerja, maka inilah. Ini adalah bahagian utama dalam penghuraian kerja yang menguraikan tugas-tugas dan tanggungjawab kerja itu. Ia memberi gambaran yang sempurna tentang kerja itu dari segi tugas, tanggungjawab, fungsi dan aktiviti yang terlibat dengan kerja itu. Okey, antara contohnya ialah kita baca kat bawah ni. Contoh tugas dan tanggungjawab seorang pensyarah universiti ialah yang pertama merancang proses pengajaran dan pembelajaran. Dia berkaitan dengan mengajar tadi. Dia kena ada perancangan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dengan menyediakan maklumat terperinci khusus detail course information di saat sebelum memulakan kuliah. Ini adalah satu tugas yang utama. Yang kedua, melaksanakan pengkuliahan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh bahagian pengurusan akademik Uniza. Yang ketiga, menjalankan penyelidikan dan menulis. Yang keempat, menulis kurang-kurangnya satu artikel jurnal yang bertaraf Scopus. Okey. Yang seterusnya, perhubungan pelaporan. Perhubungan pelaporan merujuk kepada perhubungan kerja kerja itu dengan kerja yang lain dalam organisasi. Okey, sebab dalam organisasi dia banyak bahagian kan. Jadi hubungan antara bahagian-bahagian dalam organisasi itu dikenali sebagai perhubungan pelaporan.
ia merangkumi perhubungan dengan kerja yang peringkatnya lebih tinggi, lebih rendah dan kerja lain dalam organisasi serta perhubungannya dengan organisasi luar. Contohnya pernyataan yang berbunyi sebagai seorang pensyarah, pernyataan bunyi melaporkan kepada bahagian pengurusan akademik jika berlaku kehadiran pelajar ke kuliah yang kurang daripada 80% yang boleh menyebabkan pelajar itu disekat daripada mengambil peperiksaan akhir. Jadi perhubungan antara seorang pensyarah dengan bahagian pengurusan akademik. Maka antaranya dia punya perhubungan pelaporannya ialah melaporkan. Kalau ada kes pelajar tak datang kuliah, ponteng, maka pensyarah berhak untuk boleh nak melaporkan tentang ketidakhadiran pelajar ke bahagian pengurusan akademik. Jadi bahagian ini, perhubungan pelaporan, dia menjelaskan perhubungan di antara tugas satu bahagian dengan bahagian yang lain dalam organisasi. Ini yang dikatakan sebagai perhubungan. Jadi bila seorang pensyarah dia nak buat tindakan tu, dia tak boleh buat tindakan bersendirian. Dia kena maklumkan kepada pihak akademik. Ini bagi kes, saya bagi contoh pelajar tak datang ataupun tak hadir kuliah yang mana kehadiran tak sampai 80%. Skop authority dia merujuk kepada skop kekuasaan. Dia merujuk pada bidang kuasa untuk membuat keputusan dan memberi arahan kepada pekerja lain, terutamanya kepada orang bawah ataupun dikenali sebagai subordinate yang berkaitan dengan kerja. Skop authority setiap pejabat pekerja perlu dijelaskan bagi memastikan mereka bertanggungjawab menyelesaikan tugas yang diberikan. Authority penting bagi mengelakkan penyalahgunaan kedudukan dalam organisasi. Skop authority biasanya merangkumi keputusan terhadap pengagihan tugas, keuangan dan cuti. Contohnya macam mana skop authority ini? Okey, pengagihan tugas, maka siapa yang berhak untuk berikan tugas kepada pensyarah? Sudah tentu iaitu ketua di dalam satu organisasi itu. Dalam konteks kita dekat FKI ni, pengagihan tugas mesti datang daripada yang atas iaitu dekan. Dekan yang akan memutuskan orang ni mengajar apa, orang ni mengajar apa kan bagi satu semester tu. Maka authority itu sumber kuasa dia tu datang daripada mana? Mesti datang daripada pihak atas. Okay, lepas tu untuk meluluskan benda-benda yang berkaitan dengan keuangan, maka itu juga adalah tugas yang diberi kepada dekan. Tapi kalau dekan dia boleh agihkan kuasa tersebut kepada timbalan dekan ataupun KPP untuk meluluskan peruntukan kewangan. Tapi apa yang berlaku hari ini, dekan yang mempunyai kuasa penuh untuk membuat keputusan kewangan. Lepas tu skop authority yang ketiga contohnya ialah dari segi cuti. Seorang pekerja nak bercuti, dia boleh bercuti biasa begitu? Tidak. Dia mesti dapat kelulusan. Daripada siapa? Daripada ketua dia. Jadi ini yang dikatakan sebagai skop authority. Okey, seterusnya piawaian prestasi, penilaian prestasi. Piawaian prestasi merujuk pada prestasi pekerja itu. Setiap tahun pekerja akan dinilai dari segi hasil kerjanya. Maka dia akan ada markah 85% ke, melihat kepada performan pekerja itu di dalam sesuatu syarikat. Okay. Bahagian piawaian prestasi meletakkan piawaian dijangka daripada penjawat kerja bagi memastikan prestasi yang memuaskan. Jika output ini boleh diukur, piawaian ini juga dinyatakan dalam nilai tertentu. Contohnya 100 unit sehari, piawaian tertentu. Ini berkaitan dengan prestasi kerja itulah. Contohnya, seorang pekerja dia mesti menyiapkan, katakan pekerja bahagian pembungkusan makanan. Dia perlu siapkan dalam masa satu hari 100 bungkus biskut contohnya. Bagi kilang yang tak ada otomasi pakai sistem ni lah. Contohnya di kampung-kampung kan, yang tak ada mesin untuk nak bungkus ni. Mungkin di sini piawaian prestasi bagi pekerja syarikat makanan itu dia perlu siapkan 100 bungkus paket makanan dalam masa satu hari. Ini dia punya penilaian prestasi. Kalau tak cukup, maknanya kalau dia dapat 70 je, maka dia punya KPI tak tercapai lah. Dan dia ada markah dia di situ. Sebab markah tu akan mempengaruhi kenaikan pangkat dia dan juga pembayaran bonus dan sebagainya. Seterusnya keadaan kerja meliputi working condition merangkumi persekitaran fizikal, pengendalian bahan toksik, penyelenggaraan keselamatan, bahaya, bunyi dan suhu dari segi kepanasan dan juga kesejukan. Okey. Keadaan kerja ini mempengaruhi kesanggupan penjawat kerja menyempurnakan tugas dan aktiviti-aktiviti yang lain.
Begitu juga dengan waktu kerja juga penting, terutamanya pada waktu malam, kerja giliran dan sebagainya. Seorang pengawal keselamatan, dia tidak akan ditugaskan untuk bekerja waktu malam saja. Dia akan ada sistem gilirannya bagi memastikan bahawa dia ni tak adalah berada dalam satu mood, satu kerja itu dalam keadaan yang sama je. Dia akan berubah-ubah. Okey, seterusnya pembentukan spesifikasi kerja. Spesifikasi kerja menyebut jenis pekerja yang perlu untuk bekerja. Dia adalah kenyataan bertulis tentang pengetahuan dan kemahiran dan kebolehan yang perlu. Jadi spesifikasi kerja ini menetapkan satu piawaian kaki tangan ataupun standard of personnel yang mendefinisikan kelayakan maksimum yang harus dimiliki oleh pekerja. Dia melihat kepada 3 benda, iaitu yang pertama pengetahuan, kemahiran, kebolehan, pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pekerja itu. Kebolehan yang mengandungi pengetahuan merujuk kepada maklumat mengenai suatu bidang yang diperlukan untuk melaksanakan kerja dengan berkesan. Pengetahuan, maklumat satu bidang, dia tahu nak mengendalikan kerja itu. Lepas tu, kemahiran merakumi kebolehan khusus seperti menaik, membaiki, memasak. Kebolehan mengandungi 2 aspek iaitu fizikal dan mental. Contoh mental adalah ingatan, kebolehan memahami dan kecerdasan. Fizikal merujuk kepada kekuatan, contohnya mengangkat objek berat, stamina, kadar pergerakan dan lain-lain. Jadi di sini dia melihat kepada banyak aspek lah, iaitu fizikal dan juga mental. Seterusnya keperluan lain merujuk kepada pengalaman, latihan dan gelagat yang berkaitan dengan kerja. Jadi selesailah kuliah untuk PSM gini. Kalau saya boleh tunjuk contoh, sedap sikit, anda boleh nampak sikit lah. Tapi nampak tadi dah ada kan contoh tu, identifikasi kerja. Ini dia lah. Contoh bagi identifikasi kerja. Gelaran kerja pesyarat, buk kerja, PS45, 52, 54 disediakan oleh siapa? Tarikh, gelaran penyelia, grade gaji. Grade gaji merujuk pada grade gaji kerja pesyarat lah, bukan grade gaji dekan. Okey. Okey, kita rehat sekejap untuk 15 minit. Lepas tu kita sambung dengan Iktisad Islami.